Ini kitab Munyatul Musalli, muka surat 18, baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan pada tempat jurang bukit dan tengah jalan dan tempat buang tahi dan tempat menyembah berhala. Ini sambungan setengah daripada perkara yang dimakruhkan. Perkara yang dimakruhkan ini ada makruh yang berlaku di dalam sembahyang, ada makruh yang berlaku di luar sembahyang. Ini makruh di luar sembahyang lah ni. Makruh kerana kita sembahyang di satu-satu tempat. Dia makruh dalam sembahyang ni, contohnya sembahyang tinggal baca doa iftitah. Makruh tu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tu pada Fatihah. Doa iftitahnya mana? A'udzubillahnya mana? Doa iftitah tak baca, makruh. A'udzubillah tak baca, makruh. Ini makruh berkait dengan zat sembahyang. Ini makruh berkaitan dengan zat sembahyang. Ada makruh yang tidak berkaitan dengan zat sembahyang. Ini makruh kerana kita sembahyang pada tempat-tempat tertentu yang hukumnya makruh sembahyang di tempat tu. Diri sembahyang kita tu berpahala. Diri sembahyang kita tu berpahala. Tetapi tempat tu ni, sebuah tempat tu hukumnya makruh. Adapun kalau makruh tu pada diri sembahyang, hilanglah pahala. Bukan hilang pahala satu sembahyang. Hilang pahala kerana tidak baca doa iftitah. Hilang pahala kerana tak baca a'udzubillah. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Rokok dah surah mana? Makruh juga situnya. Semayang mana tu ustaz? Semayang fardu ke? Semayang selain daripada jenazah. Semayang mana? Selain daripada semayang jenazah. Semayang jenazah barulah tak ada doa iftitah. Semayang jenazah barulah tak ada baca surah. Semayang jenazah adanya ta'awuz. Ta'awuz ada. A'udzubillah ada. A'udzubillah ada. Semayang jenazah a'udzubillah kena baca. Tak baca hukumnya makruh. Adapun semayang-semayang lain, semayang sunat lah termasuknya. Tinggal baca doa iftitah, makruh. Atau makruh dalam diri sembahyang. Tinggal a'udzubillah, makruh. Makruh dalam diri sembahyang. Tinggal baca surah, makruh. Makruh tu main sunat sekalipun. Nak cepat pakai rokok, makruh tu. Dia panggil makruh dalam diri sembahyang. Ini kita bicara makruh nisbah dengan tempat. Sebab kita disunatkan sembahyang di tempat yang clear. Ada clear. Tidak ada benda yang mengganggu kita. Sehingga kan dalam masjid dah ni, kita semayang di tengah laman, makruh. Sebab kita semayang tanpa ada sutra. Main tengah laman, makruh. Semayang kena cari sutra. Kemudian pula kalau ada sutra, ada dinding sekali, ada tiang contohnya, kita nak semayang biar kira-kira kalau mata kita terangkat, mata kita terpandang ke kanan dan kiri. Kita mata ketika semayang sunat tengok tempat sujud. Kita maklum tu dalam semayang sunat tengok tempat sujud. Yang kita tak tengok tempat sujud satu ketika sahaja. Illallah, tengok jari hati je sekejap. Lepas tu balik semula tengok tempat sujud. Kan kita kan, asyhadu an la ilaha illallah, kita akad jari serta mata kita tengok ke jari kita sekejap, barulah kita balik semula kepada tempat sujud. Walaupun jari tu tak nampak, sebab jari tu duduk dalam baju semayang sekalipun, tak nampak jari, sunat tengok juga.
illallah. Lidah kata illallah, hati kita tengok kepada jari kita tu, angkat jari kita illallah. Dia tu mazhab kita tu. Kalau mazhab Hanafi dia lain. Mazhab Hanafi asyhadu dia akad dah. Asyhadu an la ilaha illallah dia turun lalu. Dia mazhab Hanafi. Asyhadu tu dia akad. Asyhadu an la ilaha illallah dia turun semula. Kita dah. Kita asyhadu dah akad lagi. Asyhadu an la ilaha illa tu akad. Illallah. Akad. Lepas tu akad sama mana? Siapa kesesalah. Ke lengah. Ambil barang. Letak kalau lengah kau. Letak barang sini. Dah. Dah dapat akad sekejap waktu hukum. Tu apa waktu hukum? Lengah tu kata ambil barang sendar. Apa situ. Ambil barang apa gitu. Tak lengah sikit tau. Akad sampai sudah lah ni. Kalau tasyak awal, sampailah kita nak naik pada akad ketiga. Kalau tasyak akhir, sampailah kita nak raut muka. Assalamualaikum tu duduk situ lagi. Salam yang pertama duduk gitu lagi. Salam yang kedua duduk gitu lagi. Kita nak raut muka, barulah kita lepas. Barulah kita lepas. Ada pula je ni, kat atas duduk gitu lagi. Tak payah lah. Tak payah. Tak payah lah. Maknanya kita nak angkat tangan kita, nak bawa di ubung-ubung. Bila kita nak raut muka, letak di ubung-ubung tu hadis daif. Raut muka pun hadis daif. Tu pula nak raut tambah raut pun. Tapi nak cerita ketika beri salam duduk gitu lagi. Bukan assalamualaikum jatuh lalu dak ni. Dah ni. Sunat dia gitu, dan ni dalam mazhab Syafi'i kita lah. Tapi tengoknya hanya sekejap je. Illallah tu tengok sekejap. Lepas tu kita pun tengok tempat sujud kembali. Ini dalam semayang kita lah. Tengok. Kemudian angkat pula, jangan angkat tinggi. Kita duduk gini, kita angkat jangan straight. Kita nak imalah sedikit. Ni straight dah. Biasa duduk bawah. Kemudian ni straight. Kita nak imalah sedikit. Tunduk ke hadapan sedikit. Tunduk sikit. Jangan straight sangat. Imalah tunduk sedikit. Jangan sapa illallah. Duduk gitu ada cokeng gitu ada. Sungguh. Ada duduk gini molek-molek. Asyhadu an la ilaha illallah dia akad. Lepas tu dia buat gini tangan dia. Kata apa pula tu pistol kata gitu. Pistol kan nak tembak orang budak-budak tu kan. Pistol. Dia apa dia? Dia dibalik tangan kenapa pula kata. Apa macam-macam dia ke. Mula duduk gini. Illallah tu dia akad tu jadi. Dia buat gitu. Kata benda dia main. Dah tak gerak. Mana tangan duduk molek cuma akad sikit. Tapi akad jangan straight. Straight ni dia nak panggil imalah. Imalah ni apa? Tunduk sedikit. Gitu. Sunat dia. Tapi masa angkat tu tengok sekejap. Kemudian mata kembali tengok pak sujud. Kita tengok pak sujud dah mata kita, tetapi terkadang mata kita ni terpandang. Terpandang ke sisi lah. Kanan ke kiri. Kita tak ambuh jadi terpandang, kita akan terpandang pula. Tak ambuh gitu. Batu mana kita betul-betul mari ke depan. Ada ni. Mari ke depan. Kita duduk di tiang, dah ada sutra, tapi di hadapan tu ramai orang. Jadi kita kalau terangkat mata kita akan kemungkinan bertentang mata dengan orang tu. Tak ambuh seumpama tu. Nak elok. Kan? Tak pasal kadang-kadang kita duduk sandal dinding di semayang. Kita tengok di semayang, dia pun terpandang kita. Dia tengok kita. Lepas tu dia lawan tengok. Kita nak lawan tengok kan dia mau semayang. Kita dah apa nak berlawan pun. Kita dah semayang. Yang ni nak lawan apa? Mana apa ni? Mata dia tak lepas daripada pandangan mata orang. Nak biar lepas daripada pandangan mata orang. Mana kalau mata kita terangkat ke, terkanang sedikit ke, terkiri sedikit ke, pandangan mata tidak akan jerembung dengan pandangan sesiapa. Anak semayang tempat yang seumpama tu bersih, clear. Ni tempat semayang. Ada ni. Ni lah masjid dah cerita ni. Ni nak bicara pula hak tempat yang lagi tidak munasabah. Mana? Di tempat jurang bukit. Pada tempat jurang bukit dan tengah jalan. Ni memanglah terganggu. Jurang bukit kan. Jurang bukit ni terkadang tempat orang lalu juga. Terkadang tempat tu tempat macam-macam lah adanya. Maka dimakruhkan semayang tempat yang seumpama tu. Kemudian kita mengelupahnya. Makruh semayang di hammam
di bilik mandi. Kemudian melepas pergi kepada pembicaraan bilik mandi yang bersekali dengan tandas. Sebut dah. Dia masa saya mengaji dulu pun untuk sebut dah perkara ni. Sebab dalam masyarakat kitanya, dia bilik mandi dengan tandas dibuat satu bilik, satu pintu. Tapi kita kena faham lah. Dia tandas ni al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tempat, bukan binaan. Tempat, umum tempat tu. Ada binaan ke, tak ada binaan ke, dia panggil tempat. Lepas tu dalam kitab Bujairi Mifatul Wahab, wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun tempat itu bukan dalam binaan. Ada ni. Sekalipun tempat yang disediakan untuk qada hajat itu bukan dalam binaan. Lepas tu dia panggil tempat. Bukan dipanggil tandas binaan yang disediakan untuk qada, bukan. Tempat. Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Bukan binaan, tempat. Jadi walaupun tandas dengan tempat mandi itu satu bilik, satu pintu, tapi mana kau tempat disediakan untuk qada hajahnya mana? Di situlah tandas. Bandar ni. Dia walaupun tak ada binaan, dia tak berkait dengan dinding, dia tak berkait dengan pintu. Dinding-dinding pintu ni hanyalah untuk mengelak orang daripada terpandang aurah kita. Itu perlu kepada dinding, perlu kepada pintu untuk mengelak orang terpandang aurah kita. Tetapi dinding pintu ni bukan syarat untuk panggil tandas, bukan. Tandas ni tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tak kenal ke tempat mana untuk qada hajah? Ke bawah paip ujang tu pun untuk qada hajah juga. Bubuh situ, lepas tu ambil bubuh dalam tu. Ke mana? Tak kena tandas tu, tak kena tandas tu. Tak sedap tandas kita nak buat pintu suku, nak buat pun. Dia kalau tandas lain, pintu lain, tempat mandi pintu lain, orang boleh pakai dua orang. Awak nak qada hajah masuk alik ni, awak nak mandi masuk sebelah sini. Ni dah tandas bilik mandi tu satu saja. Jadi apabila orang tu nak qada hajah, orang lain nak mandi, tak boleh nak masuk. Dia duk mandi, bukan nak qada hajah. Kita nak qada hajah, tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab tempat tu dua kegunaan, tapi seorang dia boleh guna. Kalau kata tandas buat pintu lain, tempat mandi buat pintu lain, mana dua orang boleh guna pada satu masa. Tapi kalau tandas dengan tempat mandi buat satu-satu tempat, jadi maknanya satu orang saja boleh guna. Dua tempat tu dua kegunaan. Qada hajat, tandas kegunaan lain, mandi kegunaan lain. Tapi oleh kerana tempat yang sama, hanya seorang saja boleh guna. Jadi nak buat pintu asing lagi bagus. Tetapi kita tak akan hukum tandas sekalian termasuk bilik mandi walaupun tandas tu tak ada dinding sekalipun. Ni kena faham sini. Kadang-kadang setengah orang siapa buat lasim dia kata antara tandas dengan bilik mandi dia buat lasim Sebab apa? Sebab tempat mandi jadi tandas juga. Kita ambil wuduk nak kena baca bismillah, nak kena baca auzubillah, baca bismillah, baca alhamdulillah. Kemudian kita nak baca doa-doa selepas berwuduk. Tapi kalau tandas makruh pula dia kata, maka dia pun buh lasih. Buh lasih ni kat main dia budak-budak. Dah pelik. Cucu-cucu balik, rumah dia tak ada lasih dah. Tak tandas tu. Memanglah tak ada rumah dia. Dia balik rumah tok dia ada lasih. Budak-budak main ni. Main ada lasih. Akhirnya dia kata bosan, dia pun buang lasih. Dah budak main. Dia tandas-tandas tempat mandi. Yang kata makruh ni sembahyang di hammam di tempat mandi. Tu hukumnya makruh. Sembahyang di tempat jurang bukit makruh, dan di tengah jalan pun makruh. Sebab apa? Sebab nak sembahyang macam mana? Sembahyang luar pula contohnya. Orang duduk lalu pun walaupun dalam masjid.
Mata kita ni akak jugalah. Tengok orang lalu comel-comel pula. Tengok semayang. Duduk luar pula sedang molek lah. Lepas tu kata nak semayang ni tempat yang mana pandangan kita agak terhad. Sebab tu untuk tu imam dia buat mihrab. Sebab tu imam buat mihrab supaya pandangan imamnya terhad. Tak luah. Sebab tu dulu kan mihrab tu imam pakai sungguh. Sekarang ni buat mihrab comel pun imam duduk tengah lamang juga. Imam duduk dalam mihrab. Orang sekarang tak guna mihrab. Orang dulu dia akan guna sangat mihrab untuk imam. Kita budak-budak dulu nakal-nakal pun kita main atas surah apa pun kita tak nak pergi situ. Situ tak nak pergi, tu tak berani nak pergi. Tak ada orang marah sebab tak ada orang masa kita main. Tapi tak berani nak pergi tu tempat tu imam tu tempat tu imam. Mihrab dia tu. Tak nak pergi kitanya. Main kokok lain je. Orang dulu sebab apa dia letak imam di mihrab? Sebab supaya imam ni pandangan hanya terhad saja. Bila pandangan terhad, mudah nak jaga khusyuk ketika sembahyang. Dan tempat buang tahi dan tempat menyembah berhala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.